Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzi mustafa amma ba'. Alhamdulillah tuan-tuan, pertama kita syukur banyak pada Allah kerana Allah SWT telah sampaikan kita ke sini. Jadi yang sampaikan kita ialah Allah SWT. Walaupun mungkin kita nampak macam kita dah rancang datang sini, tapi tanpa taufik dan hidayah daripada Allah SWT, kita tidak akan sampai. Jadi kita syukur banyak pada Allah, kita dapat solat 2 rakaat di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, di mana masjid ini dibina di zaman Turki Osmaniyah, dalam khilafah Turki Osmaniyah. Dan tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ialah seorang sahabat Nabi yang mulia, yang mana kita semua tahu bahawa kehidupan sahabat ni tuan-tuan, mereka tak lari daripada dua golongan. Pertama Muhajirin, yang kedua Ansar. Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, di mana dua golongan ini adalah mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Ayyub Al-Ansari kita semua tahu, nama belakang dia pun Ansar, menunjukkan bahawa dia orang Ansar, dia orang Madinah. Tetapi tuan-tuan yang mulia, seperti yang kita beritahu tadi, bahawa kehidupan sahabat mereka tak lagi daripada dua keadaan, sama ada jadi Muhajirin ataupun jadi Ansar. Allah beritahu dalam Quran, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru. Orang mukmin ni terbagi pada dua je, kata Allah. Pertama, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, iaitu orang yang berhijrah, yang berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun jadi yang kedua, walladzina awaw. Walladzina awaw itu maksudnya orang yang menyediakan tempat, menyediakan rumah, menyediakan satu kawasan ataupun memudahkan untuk mereka yang berdakwah. Wa nasaru, dan dia juga membantu orang yang buat kerja dakwah. Walladzina awaw satu perkara yang lain, wa nasaru satu perkara yang lain. Walladzina awaw ialah orang yang menyediakan tempat ataupun memudahkan urusan orang yang buat dakwah. Wa nasaru ialah orang yang membantu buat dakwah, dia bagi masa sama-sama buat dakwah. Dan kedua-dua inilah orang yang mana Allah bagi tahu adalah sifat mukmin. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka inilah orang yang mana mempunyai iman sebenar-benar iman, kata Allah. Jadi sebab itu para sahabat mereka hidup salah satu daripada dua golongan ini, sama ada mereka jadi Muhajirin ataupun jadi Ansar. Ketika mana orang Mekah hijrah ke Madinah, orang Mekah dipanggil Muhajirin, orang Madinah dipanggil Ansar. Tetapi ketika mana Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, orang Mekah pula balik ke Mekah, orang Madinah ikut balik ke Mekah. Maka pada ketika itu orang Mekah dipanggil sebagai Ansar, orang Madinah pula dipanggil sebagai Muhajirin. Kenapa? Kerana orang Mekah telah balik ke kampung dia ketika Fathul Mekah, dan orang Madinah dia pula hijrah pergi ke Mekah. Itulah kehidupan para sahabat. Ulama mengatakan bahawa jumlah para sahabat 124,000 orang para sahabat. Kehidupan mereka sama jadi Muhajirin ataupun jadi Ansar pun begitu. Walaupun ada sahabat jadi Muhajirin, ada sahabat jadi Ansar, tetapi sangatlah kurang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi Ansar. Sebahagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menjadi Muhajirin, dan mereka telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat daripada 124,000 orang para sahabat, yang mana yang syahid, yang mana makam mereka di Mekah Madinah cuma berapa orang saja. Daripada 124,000 orang para sahabat, makam sahabat yang terdapat di Jannatul Baqi' menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Zur'ah rahimahullah cuma 10,000 saja. Di Jannatul Ma'ala ada 36, di Badar ada 14, di Uhud ada 70, di Syubaikah ada 1 makam sahabat, di Kampung Syuhada Mekah ada 1 makam sahabat, di Taif ada 12 makam sahabat. Sekitar 10,000 lebih saja makam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Hijaz. Akan tetapi 100,000 lebih yang lain, mana makam sahabat? Maka mereka di seluruh dunia, seluruh alam, mereka telah bertebaran ke seluruh dunia menyebarkan agama, hingga isteri-isteri mereka menjadi janda, anak-anak mereka menjadi yatim, sebab korban mereka terdapat Islam pada hari ini. Dan begitu juga berlaku kepada sahabat yang kita ziarah tadi, iaitu Hazrat Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kita semua tahu bahawa nama dia Ansar, menunjukkan bahawa dia orang Madinah, dan dia orang yang sangat berjasa pada permulaan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu bahawa di Madinah terdapat dua suku, satu Aus dan juga Hazraj. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Nabi telah mula masuk melalui kampung suku Aus, dan di sana ketua mereka adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu.
Tuan-tuan ulama kata suku yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az ini iaitu suku Aus. Mereka menetap di kampung Quba. Dan kata ulama mereka tiada kaitan hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Tetapi kenapa Nabi masuk kampung mereka dulu? Kerana Nabi nak memenangi hati mereka. Inilah dakwah, win heart, memenangi hati mereka hingga mereka rasa begitu gembira. Kerana kampung pertama Nabi masuk ketika hijrah ialah kampung kami di Madinah. Walaupun Nabi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kami seperti orang Khazraj, mereka ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW, iaitu atuk baginda Abdul Muttalib yang merupakan nama betulnya Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf, merupakan anak daripada Salma binti Adi bin Najjar yang lahir daripada suku Khazraj. Maka Nabi SAW telah memenangi hati mereka. Nabi masuk kampung Quba dan Nabi SAW telah bermalam di sana lebih kurang 4 malam. Sebab itu orang Aus begitu gembira dengan Nabi SAW kerana tempat pertama Nabi hijrah ketika lepas tinggalkan Mekah, Nabi masuk melalui kampung mereka. Yang kedua, 2 rakaat pertama Nabi ketika hijrah ialah di kampung mereka. Yang ketiga, Nabi bermalam di rumah ketua kampung Quba yang namanya Kalsum bin Hadam radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW telah bina masjid yang pertama dalam Islam di kampung mereka, itu Masjid Quba. Dan mereka begitu gembira sebab itu orang Aus rasa hati mereka telah dibeli oleh Nabi SAW. Mereka begitu sayang pada Nabi SAW. Sebab hikmahnya Nabi SAW dalam dakwah hingga orang Aus telah bagi nyawa untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala begitu dahsyat. Tuan-tuan boleh tengok dalam sirah, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, orang Aus antara orang yang paling banyak bagi nyawa kerana Nabi SAW telah menawan hati mereka. Daripada kampung Quba, Nabi telah pergi ke kampung Khazraj. Bila sampai di kampung Khazraj, setiap orang di kampung Khazraj telah pujuk Nabi SAW untuk tidur di rumah mereka. Tak sama macam di kampung Aus. Orang di kampung Aus, bila mana ketua kampung buat keputusan Nabi bermalam di rumah saya, Kalsum bin Hadam, maka semua setuju. Tak ada siapa pun bangkang ataupun bantah. Bahkan tak ada siapa pun kata, wahai Rasulullah, tidurlah rumah saya. Tak ada. Sebab mereka tahu mereka bukan keluarga Nabi. Nabi tidur kampung mereka pun mereka dah syukur sangat, mereka dah gembira sangat dah. Maka sebab itu bila Nabi tidur rumah ketua kampung mereka, mereka rasa okey. Tapi berbeza dengan kampung Khazraj. Setiap orang daripada Hajar ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi, dan mereka rasa layak untuk Nabi tidur di rumah mereka. Maka sebab itu orang Khazraj setiap orang pujuk Nabi SAW, ya Rasulullah, tidur di rumah saya. Ya Rasulullah, tidur di rumah saya. Macam kita lah, kalau syekh ataupun ulama datang kat tempat kita, kita akan pujuk dia datang untuk datang ambil berkat kat rumah kita. Setiap orang pujuk, setiap orang ngajak, sehingga Nabi SAW punya unta berhenti berdekatan dekat dengan kawasan di mana kata ulama berdekatan dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW beritahu, sesungguhnya unta ini telah diperintahkan, di mana unta ni berhenti, di situ Nabi SAW akan bermalam. Maka bila mana unta Nabi SAW berhenti berdekatan dengan rumah Abu Ayyub, maka ada lagi sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain pujuk, ya Rasulullah, jom datang rumah saya. Ya Rasulullah, jom datang rumah saya. Mereka pujuk, mereka ajak Nabi SAW bermalam di rumah dia. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, satu orang sahabat yang bijak, dia telah mendekati Nabi, dia tak pujuk pun Nabi, dia angkat beg Nabi, dia bawa masuk rumah dia. Maka Nabi SAW beritahu dalam Alim Madinah sebut, setiap orang kena ikut barang-barang dia. Maka Nabi telah masuk rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat lain tu kata diam, tak dia cakap apa. Dan rumah Abu Ayyub ni tuan-tuan berdepan dengan tapak di mana tanah yang setelah itu dibina Masjid Nabawi di situ. Rumah Abu Ayyub ni tuan-tuan 2 tingkat. Tuan-tuan kena tahu rumah Abu Ayyub ni 2 tingkat, bukan macam 2 tingkat rumah kita hari ni. 2 tingkat dia, nak lapis satu tingkat tu dia guna macam jerami macam tu. Kalau tuan pergi Madinah, saya boleh tunjuk ada lagi rumah-rumah yang macam tu. Ada lagi, tuan-tuan boleh tengok lagi. Jadi apa nama rumah dia, rumah tanah liat. Rumah 2 tingkat macam tu masih ada lagi di Madinah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi telah bagi tahu pada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, kamu tidur di atas, saya tidur di bawah. Sebab ramai orang nak ziarah saya, jadi memudahkan untuk orang ziarah saya. Jadi kamu tidur di atas. Abu Ayyub radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Nabi SAW yang begitu sayang pada baginda. Bahkan semua sahabat begitu. Bila mana dia naik di atas, dia tak tahu di mana kedudukan Nabi kat bawah sekarang. Bayangkan hari ini kita kalau Quran kat bawah, kita akan cepat-cepat angkat Quran ke atas. Ini Nabi SAW, Quran diturunkan kepada baginda. Maka bagaimana keadaan Abu Ayyub? Abu Ayyub satu keluarga kata ulama telah duduk di satu penjuru di hujung kawasan. Sebab dia takut nanti dia melangkah dekat atas, tingkat atas tu, di bawah tu ada Nabi SAW. Maka dalam keadaan itu kata ulama apa yang berlaku, dia ada satu air, satu bejana air telah tumpah, dan dia takut air itu menitik di
di badan Nabi SAW di tingkat bawah. Maka dia ada satu selimut je. Selimut tu telah ambil, dia serapkan air tu supaya air tak menitik. Maka pada malam tu cuaca begitu sejuk dan mereka satu keluarga telah demam. Demam kenapa? Kerana khawatir akan menyusahkan Nabi SAW. Bila Nabi SAW dapat tahu, Nabi telah bagi tahu, wahai Abu Ayyub, kamu tidur bawah lah, saya tidur atas. Maka Nabi telah tukar. Dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata ulama, di rumah dia ada bawang untuk dia masak. Jadi tuan-tuan, guna bawang untuk masak ni bukan baru je. Abu Ayyub pun guna bawang untuk masak. Sahabat pun guna bawang untuk masak. Nabi SAW telah bertanya, wahai Abu Ayyub, Ibu kamu mafhum, apa yang ada di rumah kamu? Ada satu bauan yang ada di rumah kamu ini, apa dia? Ibu kamu mafhum? Kerana aku ialah Nabi Allah, yang mana aku akan bertemu dengan malaikat yang mana kamu tak nampak tapi aku nampak. Lebih kamu mafhum? Maka Abu Ayyub beritahu, sesungguhnya dalam rumah saya yang bau ni ialah bau bawang. Nabi SAW beritahu bahawa malaikat dia tak boleh bau bauan ni macam ni. Malaikat boleh bau wangi-wangian. Maka Abu Ayyub kata, itulah kali terakhir bawang telah masuk dalam rumah saya, dan sampai bila-bila bawang tak masuk lagi rumah saya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu keadaan Abu Ayyub yang sangat cinta pada Nabi SAW, sehingga Nabi telah duduk rumah dia hampir setahun. Dalam tempoh setahun tu, Nabi mula membina bilik ataupun rumah isteri-isteri Nabi SAW, dan mula bina Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibina tertapak tanah milik dua anak yatim, dan Nabi SAW telah beli tanah tersebut dan buat masjid. Baik, kemudian kita boleh ringkaskan cerita. Satu ketika sebelum datangnya Nabi SAW, maka ada satu orang raja. Satu orang raja namanya Tuba. Raja ni raja daripada Yaman. Dan raja ni tuan-tuan yang mulia, dia telah bergerak untuk apa tuan-tuan? Untuk menyerang wilayah-wilayah, untuk besarkan empire dia. Sehingga dia sampai di Yathrib. Bila sampai di Yathrib, dia melihat satu keadaan yang pelik. Siang dia serang orang Yathrib, malam orang Yathrib masak bagi dia makan. Siang dia serang lagi, malam orang Yathrib masak bagi dia makan. Siang dia serang lagi, malam orang Yathrib masak bagi dia makan. Sedangkan pada siang hari keluarga dia telah dibunuh, bapa dia telah dibunuh, tapi orang Yathrib masih masak bagi dia makan. Maka dia telah tanya pendeta ni, wahai pendeta, ni tempat apa ni? Sehingga kan kami menemukan sifat yang begitu luar biasa. Maka pendeta beritahu, inilah tempat di mana akan tinggalnya Nabi akhir zaman. Kalau sifat dia macam ni, dalam kitab kita sebut, inilah tempat tinggal Nabi akhir zaman. Maka Tuba begitu gembira. Nabi-Nabi dulu telah bergerak untuk menyampaikan tiga perkara. Pertama, tauhid, tentang keesaan Allah SWT. Yang kedua, tentang berita akhirat. Yang ketiga, tentang datangnya Nabi akhir zaman. Sebab itu Nabi Isa beritahu kepada Bani Israel, min ba'di ismuhu Ahmad, lepas aku akan adanya Nabi namanya Ahmad. Dan tuan-tuan, apa yang berlaku, Tuba telah perintahkan seluruh tentera dia menetap di Yathrib. Dan dia telah buat satu rumah untuk dia tinggal. Dan dia telah buat satu rumah lagi. Dia kata, inilah tempat Nabi akhir zaman akan duduk sini. Ini rumah yang aku buat untuk Nabi akhir zaman. Dan dia telah tulis satu surat. Dalam surat tu dia tulis, dia kata, kalaulah aku hidup satu zaman dengan kamu, ataupun aku sempat bertemu dengan kamu, maka pasti aku akan berjuang bersama kamu. Maka surat itu dia telah wariskan kepada keluarga dia, dan akhirnya dia tak lama tu dia telah meninggal. Surat tu diwariskan hinggalah pada zaman ketika Nabi hijrah, surat itu ada pada tangan Abu Ayyub, keluarga Abu Ayyub yang jaga. Dan surat itu disimpan dalam rumah Abu Ayyub. Dan Nabi SAW telah diberikan surat itu, dan Nabi SAW telah baca. Bayangkan dengan satu orang raja yang ketika itu tak pernah jumpa Nabi, belum Islam, tetapi ada keinginan tolak untuk berjuang bersama Nabi SAW. Ini kita umat Nabi SAW, 1400 tahun dulu Nabi telah menangis doa untuk kita, selamat daripada api neraka, selamat untuk masuk syurga, untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lebih-lebih lagi kita ada keinginan untuk berjuang bersama dengan Nabi SAW. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama, rumah yang Tuba bina tu dah tak ada dah. Waktu Nabi hijrah, rumah tu dah tak ada dah. Tapi tapak tempat rumah Tuba bina untuk Nabi akhir zaman tu, di tapak itulah Abu Ayyub bina rumah dia. Maka kata ulama, masyayikh kita bayan, kita apa? Bukanlah Nabi duduk rumah Abu Ayyub. Bukanlah Nabi duduk rumah Abu Ayyub, tetapi sebenarnya Abu Ayyub yang duduk rumah Nabi. Masyayikh kita kata apa? Bukanlah Nabi duduk rumah Abu Ayyub, yang sebenarnya Abu Ayyub yang tumpang rumah Nabi. Sebab Tuba dah buat rumah Nabi kat situ lama dah. Jadi Abu Ayyub yang tumpang rumah Nabi sebenarnya, bukan Nabi tumpang rumah Abu Ayyub.
Jadi setelah setahun, maka Nabi telah siap bina Masjid Nabawi dan rumah isteri Nabi SAW. Maka Nabi pun pindah. Diringkaskan cerita tuan-tuan, Abu Ayyub ialah sahabat Nabi yang banyak berjuang untuk agama. Bahkan hinggalah waktu usia sangat tua. Dua pandangan ulama, satu pandangan menyebutkan umur dia 87 tahun. Ada pandangan kata umur dia 93 tahun. Dan dia ada 3 anak lelaki. Dan ketika itu jemaah telah ditashkil, telah nak dikirimkan, nak dibentuk, nak dihantar ke Konstantinopel di kawasan Istanbul ni tuan-tuan. Ketika itu kawasan sini merupakan kawasan Empire Rom. Dan apa yang berlaku tuan-tuan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Ayyub telah sediakan diri. Dia kata saya sedia untuk pergi berangkat. Maka anak lelaki dia 3 orang telah beritahu, wahai Abu Ayyub, kamu tak payahlah pergi. Kamu sudah usia begitu tua, 87 tahun. Kalau kita pun tuan-tuan, kalau kita rasa tak larat ataupun kita tua, kita pun mungkin tak berangkat. Tapi sahabat Nabi nak bagi tahu kepada kita, waktu tua pun kena berangkat juga di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Abu Ayyub beritahu, wahai Abu Ayyub, kalau kami pergi 3 orang, orang katanya kamu anak siapa? Anak Abu Ayyub. Yang kamu ni pula, saya pun anak Abu Ayyub. Yang kamu, anak Abu Ayyub. Tiga-tiga anak Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub dapat nama, jadi Abu Ayyub tak perlu pergi. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu beritahu, sesungguhnya aku telah dengar satu ayat Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan senang ataupun susah. Infiru khifafan wa thiqalan, berangkatlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan senang ataupun susah. Maka aku rasa takut dengan ayat ini, dalam keadaan apa pun aku kena berangkat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun berangkat tuan-tuan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia berangkat dalam perjalanan dia telah sakit. Sebenarnya dia telah sakit. Dia telah ketika itu usia telah uzur. Ketika hampir dia meninggal dunia, dia telah buat wasiat. Dia kata kalau saya meninggal, tolong jangan tanam saya dekat sini. Tanam saya dekat tempat destinasi terakhir yang kamu nak pergi. Kata ulama, bila dia meninggal, jenazah dia telah dibawa oleh para sahabat dan telah sampai di sini, di tempat kita berada sekarang tuan-tuan mulia, dan telah menjadi asbab. Kata ulama hampir 1000 orang Rom ketika itu telah masuk Islam, hanya tengok muka dia saja. Kalau begitu, muka dia begitu nur yang menjadi asbab hidayah. Bayangkan tuan-tuan, sahabat Nabi SAW hidup jadi asbab hidayah, mati pun jadi asbab hidayah. Sahabat Nabi SAW hidup mereka jadi asbab hidayah, muka dia, jenazah dia pun jadi asbab hidayah. Bukan hidup je jadi asbab hidayah, mati pun jadi asbab hidayah. Dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kata ulama, telah mewasiatkan satu benda yang pelik. Abu Ayyub telah mewasiatkan satu benda yang pelik. Apa dia tuan-tuan? Abu Ayyub telah wasiatkan kalau dia mati, jangan tanam kat situ. Tanam di tempat destinasi terakhir yang kamu nak pergi. Ini perkara yang bertentangan dengan amalan para Nabi. Amalan yang bertentangan dengan Nabi SAW sendiri. Kerana setiap Nabi-Nabi di mana mereka meninggal, di situ ditanam. Di mana mereka meninggal, di situ ditanam. Begitu juga para sahabat yang lain, di mana meninggal, di situ tanam. Tapi Abu Ayyub wasiatkan benda yang pelik, iaitu kalau dia meninggal, jangan tanam kat situ, tanam di tempat destinasi terakhir yang kamu nak pergi. Ulama bagi tahu kenapa Abu Ayyub wasiatkan macam tu. Ulama kata Abu Ayyub sebenarnya nak sampaikan mesej kepada umat sampai kiamat bahawa sahabat Nabi SAW bukan masih hidup saja buat dakwah, tetapi setelah kematian dan jenazah dia pun keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jenazah telah ditanam di sini. Dan tuan-tuan, inilah tempat yang kita berada pada hari ini, iaitu di hadapan makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana sahabat Nabi yang pertama, kata ulama, jemaah pertama di kalangan sahabat yang telah sampai di bumi Turki ataupun ketika itu Byzantine, di kawasan jejak Empire Rom, ataupun juga dipanggil dengan kota Konstantinopel, yang menjadi yang mana Abu Ayyub ni telah menjadi asbab orang sini telah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan yang berkata SWT, maka sebab itu kita ziarah mana-mana makam sahabat, maka kita kena ucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera ke atas kamu kerana kesabaran kamu di dunia, sekarang kamu sedang terima nikmat yang begitu besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu kita tahu bahawa sahabat Nabi SAW telah berkorban, bayangkan beribu batu, sehingga telah sampai ke Istanbul, telah sampai hingga ke Turki, masya-Allah, sebarkan Islam. Maka sebab itu kata ulama, mana-mana orang yang meninggal dunia di mana-mana negara di jalan Allah SWT ketika menyebarkan Islam, maka di akhirat dia akan bangkit bersama sahabat di negara tersebut.
Kalau kita keluar di Turki ni tuan-tuan, masya-Allah kita buat dakwah di Turki, kita syahid di Turki. Maka di akhirat kata ulama kita akan bangkit bersama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kerana dia telah buat usaha agama di Turki dan dia telah meninggal dunia, telah syahid di Turki. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan namanya Abu Ayyub Al-Ansari, nama Ansar, tapi tak meninggal sebagai Ansar, meninggal sebagai muhajir di Istanbul. Hanya nama saja Ansar, tapi meninggal dunia sebagai muhajir di Istanbul. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di belakang makam tadi, kalau tuan-tuan perasan, di situ dipanggil Maqbarah Al-Fatih. Di situ terdapat beberapa makam orang-orang soleh juga di situ. Dan juga jemaah-jemaah yang pernah dihantar di sini, mereka juga ada yang disemandikan di sana. Tuan-tuan, satu kisah saya nak kongsi kepada tuan-tuan. Ada seorang ulama namanya Dr. Rafa'at Bashar rahmatullahi alaih. Dia ni merupakan orang Syria dan dia murid kepada Hazrat Syekhul Arab wal Ajam, Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi rahimahullahu taala. Satu orang alim yang sangat besar dan merupakan antara akabir ulama masyayikh dalam usaha agama, usaha dakwah. Jadi tuan-tuan, Dr. Rafa'at Bashar rahmatullahi alaih ni dia sangat cinta pada sahabat. Dia sangat sayang pada sahabat sehingga kan dia telah karang banyak kitab-kitab tentang sahabat. Dan kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab dia, antaranya adalah Suara min Hayatis Sahabah. Gambaran ataupun suara ni ialah gambaran kehidupan para sahabat. Itu antara kitab dia yang masyhur. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku, hampir di setiap kitab, muka depan kitab dia, dia menulis bahawa saya sangat cinta pada sahabat. Maka sebab itu saya tulis kisah-kisah pasal sahabat. Dan saya berharap dengan cinta ini Allah Ta'ala akan temukan saya dengan, walaupun satu orang sahabat pun jadilah kat akhirat. Walaupun satu orang sahabat pun jadilah kat akhirat. Kata ulama, berkat dicinta pada sahabat, tulis kitab sahabat, Allah telah terima dia. Dia orang Syria, belajar di India, belajar dengan Maulana Abu Hasan An-Nadwi, tetapi telah meninggal dunia di mana? Di Istanbul. Makamnya berdekatan dengan Abu Ayyub. Seperti mana keinginan dia, dia tulis dalam bukunya kitab kisah sahabat. Dia kata dia nak jumpa sahabat, Allah Ta'ala kabulkan doa dia, dia menjadi jiran sahabat ketika meninggal. Jadi tuan mulia, sebab itu kita juga kena pasang keinginan untuk menjadi jiran Nabi Sallam di Baqi' ataupun menjadi jiran para sahabat bergerak ke dunia menyebarkan Islam. Moga Allah SWT terima kita semua, insya-Allah.